Selamat pagi dan salam sejahtera. Okey, jadi PDPR kita pada hari ini akan berfokuskan kepada cara ataupun teknik untuk kita menjawab soalan pemahaman bagi soalan Komsas Pantun 2 Kerat. Okey, jadi untuk Pantun 2 Kerat ni, untuk soalan pemahaman Pantun 2 Kerat ini, okey, jadi untuk bahagian soalan pemahaman ini, markah yang diperuntukkan untuk soalan pemahaman ini adalah sebanyak 10 markah, iaitu di mana soalan pertama, soalan 1 mempunyai 3 markah, soalan kedua adalah 3 markah dan soalan keempat adalah 4 markah. Jadi total semua akan menjadi 10 markah. Okey, 10 markah ni banyak Jadi pentingnya untuk kamu skor di dalam bahagian pemahaman ini kerana dia menyumbang sebanyak 10 markah. 10 markah tu banyak. Okey, jadi dari segi soalan. Dari segi soalan 1 dan soalan 2 dia melibatkan aspek kupasan sastra. Apa itu aspek kupasan sastra? Aspek kupasan sastra ini merupakan apa yang kita dah belajar pada PDPI yang lepas, iaitu maksud. Maksud rangkap. Kemudian kita ada bentuk rangkap. Dua benda ni adalah aspek kupasan sastra. Selain daripada maksud atau bentuk, kita ada tema dan persoalan. Kemudian kita ada nilai dan pengajaran. Tema dan persoalan dan nilai pengajaran tu kita akan tengok nanti. Jadi apa yang kita dah belajar pada PDPR yang lepas mengenai Pantun 2 Kerat ini adalah aspek kupasan bagi maksud rangkap dan juga aspek kupasan bagi bentuk pantun. Jadi kita dah belajar mengenai dua aspek ini dan dua aspek ini akan ditanya di dalam soalan 1 dan soalan 2. Okey, seterusnya soalan 3. Soalan 3 ini melibatkan soalan kebat, iaitu soalan kemahiran berfikir aras tinggi, di mana soalan ini memerlukan kamu untuk berfikir sendiri, menggunakan ayat sendiri dan menggunakan idea kamu sendiri. Dan tidak ada jawapan dia, tidak ada di dalam kupasan ataupun aspek kupasan sastra yang kita telah belajar. Jadi soalan ketiga ini dia melibatkan pemahaman dan pemahaman kamu terhadap sesuatu isu itu. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Okey, jadi soalan yang pertama adalah dia nak kamu nyatakan maksud rangkap terakhir bagi Pantun 2 Kerat. Okey, jadi dia nak kamu nyatakan maksud rangkap terakhir. Okey, jadi rangkap terakhir ini adalah rangkap yang kelima bagi Pantun 2 Kerat. Okey, jadi di mana kamu nak cari maksud rangkap? Okey, jadi kamu kena tengok balik video PDPR yang lepas yang berkaitan dengan Pantun 2 Kerat tu. Di situlah jawapan bagi soalan 1 ini. Jadi kamu kena tengok balik, rujuk balik video tersebut, barulah kamu dapat jawab soalan 1 dan soalan 2. Okey, jadi selepas kamu dah cari maksud tersebut, seterusnya kamu perlu cari dan salin kata kunci. Okey, jadi kata kunci dia adalah maksud rangkap terakhir Pantun 2 Kerat. Okey, jadi kata kunci inilah yang kita akan gunakan untuk memulakan jawapan kita. Jadi jawapan kita akan bermula dengan
Maksud rangkap terakhir pantun 2 kerat ialah. Ini adalah kata kunci. Okey, jadi kita dah cari maksud dia. Di dalam rangkap kelima terdapat 2 maksud. Jadi 2 maksud ni kita kena masukkan ke dalam jawapan kita. Okey, jadi maksud rangkap terakhir pantun 2 kerat ialah. Ini adalah maksud yang pertama. Ialah kesungguhan dan kecekapan dalam melakukan pelbagai tugas dan kerja. Itu adalah maksud yang pertama. Okey, kemudian noktah. Noktah selepas kamu nyatakan maksud yang pertama, noktah. Kemudian barulah kamu sambung kepada maksud yang kedua. Okey, sebelum itu harus dan wajib bagi kamu untuk guna penanda wacana. Di sini saya guna penanda wacana selain itu. Jadi selain itu dia akan menyambung kepada isi yang kedua. Selain itu, maksud rangkap terakhir ini turut menyatakan masyarakat atau komuniti perlu saling membantu dan bekerjasama. Jadi itu adalah maksud yang kedua, di mana masyarakat perlu bantu-membantu. Okey, jadi itu adalah jawapan bagi soalan yang pertama ini. Soalan yang pertama ini adalah jawapan dia. Okey, kemudian saya akan bagi tahu juga macam mana kita nak kira markah. Adakah kita dah dapat 3 markah melalui apa yang kita tulis dekat sini? Okey, jadi cara dia. Yang pertama adalah dari segi kata kunci dan juga penggunaan penanda wacana. Okey, kata kunci ada, penanda wacana pun ada. Jadi, kamu akan dapat 1 markah dekat situ. Kemudian, pantun 2 kerat ini dekat rangkap yang terakhir ataupun rangkap kelima mempunyai 2 maksud. Jadi, maksud yang pertama sudah ditulis. Kemudian, maksud yang kedua juga pun sudah ditulis. Jadi, maksud pertama 1 markah, maksud yang kedua 1 markah. Jadi, kira total dia akan menjadi 3 markah untuk jawapan bagi soalan nombor 1. Okey. Kemudian kita akan tengok soalan yang kedua. Soalan yang kedua ini pun sama juga, iaitu dia nak kamu cari kupasan sastra. Jadi di sini dia nak kamu cari 3 bentuk yang terdapat dalam pantun 2 kerat. Kamu kena nyatakan 3 bentuk yang terdapat dalam pantun 2 kerat. Okey, jadi 3 bentuk yang terdapat di dalam pantun 2 kerat ini, kamu kena tengok balik video PDPR yang lepas, ataupun kamu tengok semula pantun yang saya telah share dalam grup tu, pantun 2 kerat. Kamu tengok dari segi pemerhatian sahaja pun kita boleh cari bentuk dia. Okey, jadi pertama sama juga macam soalan yang satu ni, kamu kena cari dan salin kata kunci. Jadi kata kunci dia adalah 3 bentuk yang terdapat dalam pantun 2 kerat. Okey, jadi 3 bentuk yang terdapat dalam pantun 2 kerat ialah yang pertama, penggunaan penanda wacana. Ini yang pertama, pantun tersebut mempunyai pembayang dan maksud. Okey, jadi pantun 2 kerat itu baris pertama dia adalah pembayang, manakala baris yang kedua adalah membawa maksud. Jadi di situ kita boleh nyatakan bentuk yang pertama untuk pantun 2 kerat ini ialah pantun ini mempunyai pembayang dan maksud. Noktah.
Kedua pun sama juga adalah penanda wacana. Kedua pantun ini mempunyai 5 rangkap. Okey, jadi kamu kena kira semula berapa rangkap di dalam pantun itu. Pantun dua kerat ini ada 5 rangkap semuanya. Jadi kamu akan tulis 5 rangkap dan noktah. Kemudian ketiga, penggunaan penanda wacana juga. Pantun ini mempunyai 2 baris bagi setiap rangkap. Itu pun boleh dinyatakan sebagai bentuk. Selain daripada ketiga-tiga ini, ada banyak lagi bentuk. Contoh dia dari segi patah perkataan dia berapa, daripada suku kata dia ada berapa. Jadi itu pun kamu boleh masukkan ke dalam soalan di dalam jawapan ini. Tetapi dia nak 3 bentuk saja. Tak boleh lebih daripada 3 bentuk dan tak boleh kurang daripada 3 bentuk. Okey, seterusnya kita ada soalan yang terakhir, soalan kebat, iaitu soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Okey, soalan ini tidak terdapat di mana kupasan sastra. Jadi dia tak, jawapan ni tak, soalan ni jawapan dia tak ada di dalam maksud, tak ada di dalam bentuk, tak ada di dalam tema dan persoalan, tak ada di dalam nilai dan pengajaran. Jadi ini solely based on pemikiran ataupun idea kamu sendiri. Okey, jadi untuk soalan ini saya akan bagi tips cara kamu nak jawab. Untuk soalan nombor 3 ini, selalunya dia cara penulisan kita adalah berdasarkan kepada pihak yang bertanggungjawab. Pihak. Okey, jadi kita pihak yang bertanggungjawab ini dia boleh wujud di dalam 5 kategori. Okay, jadi saya akan terangkan kamu tips saya nak buat soalan nombor 3 ni. Okey, yang pertama kita ada D. D ini dia mewakili diri ataupun diri kita sendiri, iaitu kesedaran diri kita. Kemudian kita ada Ma. Ma ini sorry. Okey. Seterusnya kita ada K. Kita mula dengan K dulu. K ini adalah merujuk kepada keluarga. Keluarga ini of course lah semestinya mewakili ibu, bapa dan ahli keluarga. Jadi ada ibu, bapa dan ahli keluarga untuk keluarga ni. Okey, kemudian barulah kita ada Ma. Ma ini dia melibatkan masyarakat. Masyarakat apa? Contoh masyarakat yang ada. Kita ada masyarakat setempat, masyarakat jiran tetangga dan banyak lagi. Okay, kemudian kita ada Se. Se ini mewakili sekolah. Sekolah ini mestilah kita ada pihak guru. Kemudian yang terakhir kita ada Na. Na ini mewakili negara. Negara ini mestilah berkaitan dengan kempen dan undang-undang. Jadi kamu kena ingat, kalau soalan nombor 3 ni kamu kena fikir dahulu pihak apa yang bertanggungjawab. Okey, seterusnya kita akan baca semula soalan tersebut. Okey, jadi pada pendapat anda, bagaimanakah cara-cara untuk mengelakkan diri daripada sikap malas? Okey, jadi keyword di sini diri. Diri ini kita tengok balik pihak. Diri ini maksudnya diri sendiri. Jadi pihak yang bertanggungjawab adalah diri kita sendiri. Jadi perkataan yang kita guna adalah
kita. Ada sebab kenapa penggunaan pihak ni tadi, supaya kita boleh tahu apa perkataan yang kita guna. Jadi kata yang kita guna adalah kita untuk jawapan ini. Okey. Dari segi isi. Okey, dari segi isi untuk jawapan nombor 3 ini mesti ada 2 isi. Dan 2 isi ini ya di mana satu isi ada satu huraian. Satu isi ada satu huraian. Jadi kamu perlu cari 2 isi, di mana satu isi satu huraian dan satu isi lagi untuk satu huraian. Okey. Jadi sama juga macam soalan 1 dan soalan 2, di mana kamu perlu mencari dan salin kata kunci. Okey, jadi kata kunci di sini adalah pada pendapat saya, cara-cara untuk mengelakkan diri daripada sikap malas ialah, barulah masuk kepada isi yang pertama. Okey, di sini jawapan saya, pada pendapat saya, cara-cara untuk mengelakkan diri daripada sikap malas ialah kita, penggunaan kita ni tadi. Kita perlu sentiasa bergaul dengan rakan-rakan yang rajin. Itu adalah isi pertama yang saya guna. Kemudian barulah kita masuk kepada huraian bagi isi tersebut. Jadi huraian dia saya tulis macam ini. Contohnya, jika kita bergaul dengan rakan sebaya yang rajin belajar, maka kita akan terdorong untuk belajar dengan lebih gigih. Jadi di sini huraian dia saya guna ayat contoh. Okey, kemudian notah. Selesai isi yang pertama dengan huraian dia. Kemudian barulah kita masuk kepada isi yang kedua. Cara untuk kita masukkan isi yang kedua ini adalah dengan penggunaan penanda wacana. Jadi penanda wacana yang saya guna adalah dalam pada itu. Okey, jadi isi yang kedua dia, kita hendaklah menanam azam diri untuk berubah ke arah yang lebih baik. Okey, jadi huraian dia, hal ini kerana dengan adanya azam dalam diri kita akan wujud nilai perubahan atau ingin berubah dari suatu sifat ke sifat yang lebih baik. Jadi itu adalah isi dan juga huraian dia. Okey, jadi kita dah tengok balik. Kita dah kaji semula apa soalan pemahaman ini. Okey, jadi untuk PDPR pada hari ini adalah kamu tengok video itu sahaja. Kamu tengok video itu iaitu mengenai surat kiriman tidak rasmi. Kamu tengok saja video itu dan sila hantar soal latihan itu kepada saya melalui personal message dekat WhatsApp. Okey, terima kasih.